Masalah kesihatan mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua selepas masalah penyakit jantung di Malaysia, dan ini adalah satu perkara yang sangat serius di mana berdasarkan tinjauan NHMS, 3 daripada 10 individu yang berusia 16 tahun ke atas berkemungkinan mempunyai masalah kesihatan mental disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19 dan juga PKP yang sedang berlaku hari ini. Dan sebenarnya kesihatan mental di Malaysia ini masih mempunyai tahap kefahaman yang lebih sedikit, di mana mempunyai stigma, di mana mempunyai sebarang pemahaman yang kurang jelas dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia. Oleh itu, Darah Muda hari ini dengan topiknya kesihatan mental nampak okey, tapi sebenarnya dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan seorang yang berlatar belakangkan bidang pengajian psikologi, iaitu Yang Mulia Cik Puan Sarimah Ibrahim. Terima kasih Cik Puan. Terima kasih bersama kami dalam Darah Muda. Terima kasih kerana menjemput saya dalam rancangan Darah Muda ni. Wow, tiba-tiba rasa muda balik. Dan kami di Darah Muda ucapkan tahniah atas lantikan sebagai penaung MIASA, dan semoga ia menjadi titik tolak untuk Cik Puan terus memberi kesedaran, kefahaman tentang kesihatan mental. Alhamdulillah, itu sahaja sebenarnya fokus saya dan matlamat saya adalah untuk memberi lebih kesedaran dan sokongan kepada dan terhadap kesihatan mental dan bagaimana kita akan bersama-sama mengatasi masalah sekarang ni di Jadi Malaysia. Kalau lihat dekat Malaysia, pemahaman tentang kesihatan Malaysia itu masih tabu. Belum lagi pemahaman yang jelas, mungkin disebabkan stigma dan sebagainya. Dan mungkin Cik Puan yang berlatar belakangkan bidang pengajian psikologi boleh memberi kefahaman sikit apa sebenarnya kesihatan mental dan yang mendorong Cik Puan untuk memperjuangkan kesedaran ini. Panjang tu, ada 3 jam nak jawab soalan ni. Saya bukan seorang pakar saya lebih dikenali sebagai seorang penghibur, tetapi seperti Ain dah sebutkan tadi, saya memang berlatar belakangkan bidang psikologi. Secara pelajaran saya sebenarnya pada mulanya saya ingin menjadi seorang psikologis. Tetapi tiba-tiba terjebak masuk ke dunia hiburan. Itu secara accidental lah, tetapi itu cerita lain, kisah lainnya untuk hari lain insya-Allah. Pada saya, kesihatan mental ni adalah penjagaan diri kita secara berfikiran dan perasaan. Bagaimana fikiran kita dan perasaan kita ni bekerjasama untuk kita berjaya menjalankan rutin seharian kita, hidup kita bersama dengan orang tersayang, bekerja bersama dengan suami isteri kita, kawan-kawan kita. So secara kesimpulan dia lah. Cara kita berfikir dan cara kita rasa bersama, dua-dua ini working together supaya seseorang itu boleh jalankan rutin seharian. Jadi kena balance lah kedua-dua. Balance, seimbang, dan itulah kesihatannya. Kesehatannya yang bagus. Kalau kita cerita dari segi positif lah. So for me, saya terlibat dalam bersama dengan MIASA dah 3 tahun, dan saya dijemput sebagai penaung kerana sebelum ni kami banyak menjalankan program bersama untuk raise awareness tentang masalah kesihatan mental. Sebab kesihatan mental dengan penyakit mental ni dua perkara yang berlainan Selalunya orang akan kaitkan dua-dua disebabkan media, filem dan sebagainya, stereotip. Semua orang ada kesihatan mental yang masing-masing. Ain ada kesihatan mental Ain yang sendiri, saya pun ada kesihatan mental saya, tetapi susah kita nak tahu di manakah peringkat kesihatan mental seseorang itu, sama ada positif atau negatif. Saya bagi contoh, selepas saya bersalin, saya mengalami kemurungan postnatal depression. Bermaksud selepas melahirkan anak saya, tiba-tiba disebabkan hormon saya tak cukup tidur dan tekanan yang saya tak pernah menghadapi, semuanya tiba-tiba jadi gelap gelita. Saya tiba-tiba dalam kemurungan yang tiba-tiba walaupun macam tu. Cik Puan dah ada ilmu tentang psikologi, tapi bayangkan. benda tu so macam mana selepas bersalin menghadapi masalah anxiety, kemurungan itu, bagaimana berhadapan dengan kehidupan? Pada waktu itu, tahun 2019, saya tak tahu diri saya sendiri ni ada masalah kesihatan mental. Sebab pada diri saya, ini adalah diri saya, ini personality saya. Jadi tak cukup tidur, tu semua orang kata biasa. Dan selalunya orang akan menilai kesihatan mental seseorang mengikut cara dia berkelakuan. So macam saya, tiap-tiap hari macam pencapaian tu dah ada, exercise setiap hari, makan minum jaga.
Tapi saya dapat rasa kebimbangan yang terlampau. Macam tak boleh berhenti berfikir. Malam-malam tak boleh tidur dan sebagainya. So dari situ, disebabkan ilmu yang ada, Ain, nasib baiklah, Alhamdulillah saya ada ilmu tu. Saya terus berjumpa seorang pakar. Dari situ, pakar tu pun menilai saya dan bagi diagnosis kemurangan dan juga kebimbangan yang terlampau. Dari situ saya ni yang selalu gembira, ceria. Boleh dapat masalah macam tu. Masalah kesihatan itu. Alhamdulillah saya cepat dapat rawatan. Kalau tidak, tak tahu pula macam mana. Tapi Cik Puan cepat dapat rawatan disebabkan ada kesedaran, ada ilmu tentang kesihatan mental ini. Bagi mereka yang mungkin anggap kesihatan mental ni, aku okey je. Aku okey je. Macam topik kita, nampak aku okey je sampai ke satu tahap di mana macam juga masalah lain, diabetes, kebarah ataupun masalah jantung, kita akan push diri kita sampai ke satu tahap di mana gejala-gejala, simptom yang ada tu, kita rasakan benda tu biasa. Kadang-kadang masyarakat kita ni lebih banyak pencapaian kita, lagi penat kita, lagi orang kata kita bagus. Betul tak? Baguslah dia ni, tak tidur, tak ni, tapi bagus. Boleh menang itu, boleh buat ini, boleh jadi CEO, boleh dapat 3 ijazah sekali. Tapi dalam diam-diam dia makin lama gejala-gejala simptom tu dah ada. Menggeletar, panas, berpeluh, cepat panas baran, marah dengan suami isteri, marah dengan anak. Dari situ step by step dia akan menjadi penyakit mental. So, itu yang saya So itu adalah simptom-simptom yang menunjukkan kita sebenarnya ada masalah kesihatan mental yang perlu diperiksa, kena jumpa pakar. Yang itu kena jumpa pakar. Dan saya alhamdulillah saya jumpa pakar, so saya dapat cepat-cepat dapat rawatan dan dapat pulih. Alhamdulillah sampai hari ni. Tetapi disebabkan tu saya terus macam ramai sangat mungkin yang ada masalah ni, yang ada masalah kesihatan mental tapi tak tahu ada masalah tu. Dan disebab tu kan sekarang kita lihat dengan kes-kes yang makin meningkat dengan masalah mungkin ada, kita lihat dalam institusi keluarga sendiri, ibu terhadap anak buat sekian, suami isteri dan sebagainya. Apa pandangan Cik Puan melihat kes-kes yang kita dengar, ibu mendera anak, kemudian baru-baru semalam seorang anggota polis membunuh anaknya, kemudian membunuh diri sendiri. Itu antara yang mendukacitakan. Jadi kenapa masyarakat menjadi seperti itu? Dia punca dia kan, Ain, punca dia sangat panjang ceritanya. Sebab punca seseorang, setiap manusia ni kita kena tengok, kita kena seimbangkan dia punya bio, psychosocial dan juga penambahan dia spiritual. Maksudnya biologi, psikologi, sosiologi dengan spiritual. Secara ringkasnya, otak kita, hormon kita, zaman apa orang kata membesar kita, psikologi adalah maksudnya apa yang kita, tekanan yang ada dalam hidup kita, cara kita berfikir tentang diri kita, keyakinan diri dan sebagainya. Sosiologi tu environment kita, tempat kita kerja, tempat kita membesar. Adakah tempat kita membesar tu asyik kena marah, kena hukum, kena bantai, kena pukul? Tempat kita kerja tu bos asyik memperkecilkan kita. Dan yang keempat tu spiritual. Cukup tak kita? Lengkap tak kita dari segi rohani? Kerohanian. So empat-empat ni kena seimbang. Satu je lari, mungkin ada kecenderungan terhadap masalah kesihatan mental. Kalau empat-empat ada masalah, di situ kita akan lihatlah masalah tu akan menjadi penyakit. Dan dari situ mungkin macam seperti Ain katakan dengan kes-kes yang bertambah ni, selalunya kita tengok orang ambil dadah kan, let's say dadah, dia ni kan mesti orang jahat, dia ni mesti tak cukup kita terus labelkan dia. Terus labelkan, menghukum. Padahal benda tu dah start dah lama dah. Mungkin dari kecil dia dah kena dera, lepas tu dia kena buang kerja, lepas tu isteri dia ceraikan dia, lepas tu dia kena accident, otak dia tak okey, ada masalah dari segi biologi. Dan semua itu tiba-tiba akhirnya dia nak cope dengan keadaan tu, satu benda je yang dia dapat, dia terus ke dadah ataupun dia akan minum. Jadi dia lebih cenderung terhadap coping skill yang negatif. Jadi sebenarnya faktor punca yang menjadikan kesihatan mental ni menjadi lebih parah sebenarnya dah ada lah, daripada step by step lah. Dia step by step. Dia bukan terus orang tu mendera anak. Mana ada manusia yang nak ambil nyawa sendiri. Dari kita kecil kita ada perkara yang berlaku dalam perjalanan hidup yang menjadikan seseorang itu terdesak, sanggup begitu, pukul anak, bunuh anak dan sebagainya, ambil dadah. Dia bukan satu step je tau. Dia bukan dari situ tiba-tiba jadi
jahat kononnya label tu kan. Yes. Jadi macam Cik Puan antara selebriti, bagaimana Cik Puan melihat sebilangan selebriti, tak kisahlah daripada dalam negara atau luar negara, yang berdepan dengan masalah kesihatan mental ni, membuat luahan di media sosial dan sebagainya? Luahan di media sosial tu agak pada diri saya ni, pendapat diri saya ni, bagus. Meluahkan perasaan itu adalah satu cara untuk kita menyebarkan kesedaran dan juga untuk memperjuangkan dan memperkasakan diri. Kadang-kadang orang dapat, bila dah luahkan perasaan, dia rasa macam I'm not alone, orang lain pun dah DM saya, dia pun melalui perkara yang sama. Tetapi apabila itu sahaja tempatnya untuk kita dapatkan pertolongan, itu dah jadi satu risiko sebab hanya pakar dan doktor yang boleh membantu. Jadi macam for me, like di Miasa ni ada satu pertumbuhan bukan kerajaan ya, it's an NGO. Di situ di Miasa kita ada banyak aktiviti, ada pakar counselling, ada ustaz untuk counselling secara spiritual, kami ada art therapy, ada clubhouse, satu-satunya clubhouse di Malaysia di mana sesiapa yang ingin maklumat ataupun pertolongan dan sokongan boleh ke clubhouse. Ada circle time di mana kita akan bersama orang lain yang ada masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental juga di situ. Jadi pelbagai rawatan yang disediakan, dan pertolongan. So maksudnya seseorang yang bila ada masalah kesihatan mental ini, dia perlukan satu support system yang bagus, satu circle yang bagus. Jadi circle dan support system yang bagaimana yang perlu dicari? Jangan dari public sahaja. Sebab itulah berbalik pada soalan Ain tadi, kalau kita meluahkan perasaan di media saja, sosial saja, dia seperti kita menjemput juga bukan kata netizen jahat ke apa, tapi kita menjemput kecaman juga bersama dengan, because tak semua orang pakar. Yang di luar sana cuma mendengar dan tidak memahami. Jadi lebih baik kita terus ke pakar. Tapi nak terus ke pakar tu, dia rasa macam serius sangat nak terus ke pakar. Aku kritikal ke? Dan saya ada satu soalannya. Mana lagi elok? Pergi jumpa psikiatris, jumpa pakar, ataupun lama-lama tiba-tiba pukul anak isteri, ambil dadah, jadi satu situasi di mana dia dah jadi penyakit. Kalau kita sakit diabetes, sakit apa, kaki dah nak putus, mana ada orang datang kat kita cakap, kau tunggu je lah sekejap, lama-lama okey juga benda tu, alah biasa je kaki tu dah nak terputus. Tak ada kan? So maksud saya, bila ada masalah kesihatan, sama ada dia fizikal ataupun mental, cepat-cepat jumpa pakar. Pakar tu dah ada. Tetapi Ain, di Malaysia ni masalahnya, pakar kita tak cukup. Kenapa pakar kita tak cukup tu? According to WHO, World Health Organization, sepatutnya yang ideal, setiap 10,000 orang ada satu psikiatris dalam satu masyarakat tu. Tapi kat Malaysia ni, setiap 200,000 orang ada satu. 200,000 kita kekurangan psikiatris. Tapi kita ada. Jangan putus asa. Dan satu lagi, jangan putus asa. Sebab semua masalah mental ataupun fizikal ada rawatan dia. Jangan ikut orang kata stereotip dan persepsi. Dia ni kan, kalau orang masalah mental perlu disisihkan, jangan ambil dia kerja, jangan kahwin dengan dia, jangan ni. Sebab itu tidak benar. Semua orang yang ada sakit mental maupun fizikal ada rawatan dia dan ada harapan untuk masa depan kalau dapat rawatan cepat. Dan kalau sedar diri kita punya simptom-simptom. Dan kalau kita tak sedar, kita ada keluarga dan kawan yang boleh membantu dan boleh jangan jadi kawan yang menghukum ataupun memalukan. Itu peranan orang di sekeliling jugalah. Jadi mungkin saya nak sentuh sikit berkenaan dengan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak. Kalau lihat daripada tahun 2020, 420,000 kanak-kanak alami masalah kesihatan mental. Jadi peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak itu sedari kecil dah ada kesedaran tu. Kesedaran ni Ain, dia datang dari ibu bapa. Tapi siapa yang memberi kesedaran kepada ibu bapa? Tok nenek dia. Tok nenek. Generasi. So kita kembali ke generasi. So we have a generational passing down of information kat sini kan. So tak apa, zaman moden, zaman internet, kita tak ada alasan sekarang. Tak boleh nak kata, saya tak tahulah. Semua kita tahu sekarang kan. Just kalau rajin nak dapat informasi, senang je kan. So for me, parents yang paling penting, bagaimana parents tu tidak menghukumkan anak-anak dia dari kecil. So antara tips yang saya dapat menerusi, sebab saya masih lagi menjalani terapi. Pada saya
setiap bulan terapi tu adalah sesuatu yang sangat penting. Sama juga kita pergi jumpa dentist ataupun kita pergi chiropractor untuk maintainkan kesihatan mental kita. Dan ibu bapa seharusnya sedar akan mungkin apa orang kata tabiat ataupun stereotip yang negatif yang telah diturunkan pada mereka. Kalau anak tu nakal, kena pukul, biar pukul dia sampai dia ni. Kalau budak lelaki nangis, cakap dia jangan nangis, jangan jadi lembut. Ini tak elok ni. Ni semua orang kata menghukum dan memalukan anak-anak. Jadi apa yang akan berlaku bila dah besar, bila anak tu dah cukup sekolah, cukup agama, cukup makan minum, tetapi dia tak cukup dari segi menghadapi tekanan emosi. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dari situlah dia cari kawan-kawan, yang dari situlah tiba-tiba kawan-kawan sama geng, sama kepala, semua tak tahu nak buat apa. Semua ada tekanan masing-masing. Kat situlah kita nampak masalah sosial. So dari kecil lagi kita kena mendidik anak-anak untuk meluahkan perasaan, jangan menghukum, meluahkan perasaan dan mencari bantuan. Jangan ajar anak kita jadi macho. Jangan ajar anak kita jadi macho. Kalau kita ajar anak kita jadi macho, kita mengajar dia supaya telan perasaan. Telan, lama-lama pendam apa berlaku. Jadi sebagai ibu kepada Tunku Sofia, kan, Tunku Sofia masih lagi kecil, baru 20 bulan. Baru 20 bulan kan. Sebagai ibu macam mana ajar dia 20 bulan tu untuk dah ada basic penjagaan susah. Saya cakap je lebih ni. Tapi bila kita nak praktikkan benda tu, susah sebenarnya. Sebab kita pun ada pengajaran dari generasi yang sebelum. So dia macam clash kan antara apa yang kita diajar dengan apa yang kita sepatutnya buat tu. So cara kita diajar, diamlah. Jangan kurang ajar. Jaga ni. Jangan cakap jawab balik. Tapi zaman moden sekarang ni, kita orang kata kena asuh anak-anak supaya meluahkan perasaan dan sebagainya. Jadi dengan Tunku Sofia, saya sekarang ni kalau dia nangis, saya tak cepat pergi kat dia suruh diamkan dia tau. Saya akan bertanyakan kat dia walaupun dia tak faham. Sayang, kenapa? Walaupun dia tak faham, tapi saya nak mengasuh dia supaya dia sendiri boleh cari jalan penyelesaian. Sebab kalau kita asyik bagi penyelesaian je kat anak kita ataupun asyik menghukum, itu je lah dia sampai besar nanti. Betul. Jadi pada pandangan Cik Puan, adakah perlunya sistem pendidikan di Malaysia ini menekankan tentang aspek kesihatan mental, cara nak urus stres, cara nak menyelesaikan masalah? Sangat penting. Kalau saya wajib sebenarnya subjek tu. Saya ada satu soalan. Ada tak kita guna ini pendapat personal saya, bukan nak mengecam apa. Sebab adik-adik yang menonton, teruskan belajar ya, jangan apa-apa, jangan berhenti. Continue studies. Tapi mana ada kita guna XYZ daripada kelas algebra dalam kehidupan kita sekarang ni kan? Tapi yang kita nak tahu ni macam mana nak menghadapi tekanan. Sebab macam besar mana nanti, sebagai orang dewasa ni sekarang, bila dah besar nanti, yang kita nak tahu macam mana nak menghadapi masalah, kena buang kerja, gaduh dengan suami isteri, gaduh dengan kawan-kawan. Itu sebenarnya adalah skill-skill kehidupan yang sangat penting. Dan kalau boleh, saya rasa dalam macam Ain kata tadi, kalau boleh dijadikan satu subjek, maybe syllabus ke? Syllabus macam psychology 101 untuk anak-anak dari kecil. So at least diorang tahulah, saya ni perasaan ini normal. Especially bila dah jadi remaja. Sebab remaja tu kan, remaja time tu jiwa dia tengah bergerak. Jiwa dia tengah jadi kan? Kalau dalam segmen darah muda, kita lihat darah muda sekarang ni, jelas kita tengok memaki hambun guru. Kan? Dengan pressure online dan sebagainya. Antara yang dilakukan tu sangat tindakan yang agresif lah, yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi pada pandangan Cik Puan, mengapa remaja hari ni berlaku sedemikian rupa sehingga sanggup buat masalah sosial? Again, dia berbalik pada yang 4 yang saya katakan tadi. So biopsychosocial dengan spiritual mereka lengkap tak? Sebab kalau kita macam saya kata, kalau bagi cukup makan, sekolah bagus, semua lengkap kan, tetapi kita tak bagi anak-anak kita meluahkan perasaan dengan cara yang positif, produktif, kat situlah tempat dia meluahkan perasaan. Jadilah keyboard warrior, jadilah agresif, jadilah bully. Itulah sebenarnya orang yang bully tu, dia pernah dibuli selalunya. Jadi dipendam lama-lama, akhirnya keluar bila tak jumpa psikiatri, tak jumpa kaunseling, buatlah satu tindakan yang sangat
dari situ dia akan keluar. Sebab tak ada manusia yang tak pernah dilukai. Tetapi cara kita handle perasaan itu yang penting. Cara handle perasaan yang penting. Jadi kita nak tahu juga sebagai patron of Miasa, apa lagi peranan Miasa dan lagi inisiatif yang dijalankan bagi membantu dan memberi kesedaran terhadap kesihatan mental. Miasa ni sentiasa ada program-program untuk memberi kesedaran, dan saya pun terlibat selalunya. Alhamdulillah setakat ni, especially tahun lepas, siap menyanyi-nyanyi nak mengumpul dana untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan Miasa, seperti saya katakan tadi, perhaps you boleh terus ke website ataupun Facebook Miasa untuk dapatkan informasi yang lebih lengkap. Kat situ semua yang aktiviti dan semua yang ada provided kat situ secara counselling dan nombor talian sebagainya ada kat situ. Dan nasihat Cik Puan supaya penonton-penonton kita, tak kira darah muda ke yang telah berusia ke, supaya tidak rasa kita ni okey tapi sebenarnya tak okey. Semua orang ada, orang kata, positif dan negatifnya. Kalau nak semuanya positif, tak logik. Hidup ni dia atas turun, naik turun, naik turun. Tapi cara kita mengendalikan hidup kita, itu yang pentingnya. Bila kita rasa ada sesuatu yang tak okey, macam tak cukup, tak boleh tidur, tiba-tiba panas baran, tiba-tiba marah, jadi sedih yang ketelampauan, ini adalah sains-sains simptom gejala bahawa kena jumpa pakar. Sekurang-kurangnya pergi jumpa doktor supaya simptom, dia dapat diagnosis tu. Dan mungkin penonton ada harapan. Mungkin penonton muda ni ada yang merindui Cik Puan Sarimah. Mungkin perancangan selepas ini kita nak tengok lagi Cik Puan Sarimah di Kasih TV. Sebab ni tak cukup masa kan sekarang ni. Saya insya-Allah mungkin di TV tak tahu lagi, tapi ada perancangannya. Tapi saya akan mengendalikan podcast saya yang sendiri, yang akan dilancarkan insya-Allah di platform Play. So nantikan untuk apa-apa updates nanti boleh ikut saya di Instagram Sarimah Ibrahim, dan di situ saya akan umumkan semua yang akan datang insya-Allah. Jadi terima kasih banyak Yang Mulia Cik Puan Sarimah Ibrahim kerana berkongsi mengenai kesedaran kesihatan mental yang sebenarnya kita kena ambil tahu dan jangan buat-buat tak tahu. Kalau dah ada simptom kecil, kena ambil langkah berjaga-jaga. Ada harapan. Dan ada harapannya. Boleh kontak Miasa untuk dapatkan rawatan yang selanjutnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton Darah Muda. Terima kasih kepada Hari-Hari dan juga My Papillon Hijab untuk tajaan pakaian hari ini.